Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali pada siri daripada pembacaan hadis kitab sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Moga-moga ada manfaat untuk setiap daripada kita dan adanya kebaikan pada apa yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Kita telah tiba pada bab yang ke-17. Yang mana pada bab yang ke-17 ini Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis dengan tajuk yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, sebab Imam Muslim tidak ada menulis sebarang tajuk, namun disusun hadis tersebut berkesesuaian dengan tajuk seperti yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, bahawa ad-dalil ala anna min khisalil iman, bahawa termasuk daripada sifat-sifat iman ataupun sikap-sikap orang beriman, ayyuhibba, bahawa seseorang itu hendaklah mencintai li akhihil muslim, terhadap saudara Islamnya yang lain, ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Tapi bukan umum semua benda. Maksudnya kalaulah kita nak rumah, maka kena untuk orang lain rumah dan sebagainya. Dia punya dalam sebahagian riwayat adanya penambahan minal khair, daripada perkara-perkara kebaikan, daripada perkara-perkara ketaatan. Maka apakah antara ciri orang beriman? Dia akan menyukai untuk orang beriman yang lain, untuk orang Islam yang lain, apa yang dia suka untuk dirinya sendiri, apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka sebab itu kita lihat makna hadis pada baris yang kedua, pada baris yang ketiga syarah An-Nawawi, qala ulama, berkata ulama, maknahu la yu'minul iman at-tam, bahawa orang yang sempurna iman dia akan mencintai orang lain apa yang dia suka untuk diri sendiri. Terima kasih banyak-banyak Zaki Azai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dan kemudian maksud daripada mencintai untuk orang lain apa yang dia cinta untuk diri sendiri. Wal muradu, jumpa tak baris yang ketiga? Wal muradu ya yuhibbu li akhihi minat ta'at, dia hendaklah menyukai untuk saudaranya yang lain daripada ketaatan-ketaatan, wali asya'il mubahat, dan juga perkara-perkara baik yang diharuskan. Bukanlah semua benda, tapi maksudnya ketaatan. Macam mana dia suka untuk solat, dia sepatutnya inginkan untuk orang lain. Dia suka menjadi hamba Allah yang baik, dia sepatutnya menyukai untuk orang lain. Maksud daripada hadis ini juga kata Imam Nawawi, wa yadullu alaihi ma jaa fi riwayatin Nasa'i, dan tambahan perkataan ketaatan, maksudnya seseorang itu tidaklah sempurna iman dia sehingga dia mencintai untuk saudaranya yang lain apa yang dia suka untuk dirinya daripada ketaatan dan perkara-perkara yang baik. Maka perkataan minal khair itu dalilnya mana? Kata Imam Nawawi, ada dalam riwayat Nasa'i. Sebab itu kalaulah tidak ada penambahan perkataan minal khair, sebab kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, wa hadza qad yu'addu min as-sa'bil mumtana. Ada orang menyangka takkanlah semua aku suka untuk diri aku kena suka untuk orang lain semua benda. Maka ianya dianggap susah, dianggap mustahil, dianggap sebagai benda yang tak mampu nak dilakukan untuk mendapat kesempurnaan iman. Maka sebab itu kata Ibnu Salah, walaysa kadzalika, bukanlah begitu maksudnya. Iz ma'nahu la yakmulu imanu ahadikum hatta yuhibba li akhihi fil Islam mithla ma yuhibbu li nafsihi wal qiyamu bidzalika yahsul bi an yuhibba lahu husula mithla dzalik. Dan maksudnya adalah
dia dah dikira menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk diri sendiri, yang itu dah dapat, bukanlah mesti berlaku, bukanlah mesti terjadi. Wal qiyamu bidzalika yahsul bi an yuhibba lahu husula mithla dzalik min jihah la yuzahimuhu fiha. Maksud daripada dia menginginkan adalah cukup dia tidak dengki, tidak hasad, tidak bertengkar, tidak menginginkan keburukan untuk saudaranya. Maka sebenarnya dah terhasil. Kalaulah contoh pada waktu itu kita suka untuk sihat, maka kita juga suka untuk orang lain sihat. Tanpa kita ada perasaan, kalaulah dia sakit, kalaulah dia mati, maka itu cukup. Begitu juga daripada kekayaan, begitu juga daripada sudut nikmat keluarga, nikmat yang lain. Apakah maksud dia? Bihaitsu min jihah la yuzahimuhu fiha. Pada waktu itu dia tidak ada perasaan untuk supaya nikmat itu hilang daripada orang lain. Maka macam mana dia suka sesuatu nikmat dan dia suka untuk orang lain, sebenarnya dia dah termasuk daripada golongan orang yang sempurna iman dia. Bihaitsu la tanqusun ni'mah ala akhihi syai'an minan ni'mah. Tanpa dia ada perasaan nak mengurangkan nikmat pada saudaranya yang lain. Nampak pada waktu itu orang ni, kalaulah dia tak kaya, kalaulah dia miskin, kalaulah dia sakit, maka itu bukan sifat orang beriman yang sempurna. Orang beriman yang sempurna, dia tidak akan menginginkan perkara yang tak baik bagi orang lain. Jelas ke jelas? Okey, terus baca sanad dia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, la yu'min, tidak sempurna iman, ahadukum, salah seorang daripada kamu, hatta yuhibba li akhi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, au qala, ataupun dalam sebahagian riwayat menyebut pada waktu itu untuk jirannya, ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia cinta untuk diri sendiri. Apakah maksud ma yuhibbu li nafsih? Yang pertama, dia perlu menginginkan yang terbaik untuk orang Islam yang lain, sebagaimana dia inginkan yang terbaik untuk diri dia. Sekadar inginkan, dia tak perlulah nak usaha untuk perkara itu benar-benar terjadi. Sekadar, kalaulah dia nak sihat, dia nak seluruh orang lain juga untuk sihat. Apa yang diinginkan untuk diri dia, dia perlu untuk inginkan untuk orang lain. Itu kesempurnaan iman. Dan yang kedua, seperti yang kita baca, dia tidak menginginkan berlakunya kekurangan nikmat pada orang Islam yang lain. Maka itulah tanda iman yang sempurna. Riwayat 172, teruskan. Daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, dalam riwayat ini Nabi bersumpah, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku berada di dalam genggamannya, la yu'minu abdun, tidaklah beriman seorang hamba, hatta yuhibba li jarih, sehingga dia mencintai untuk jirannya, au qala li akhi, ataupun ada keraguan pada perawi yang Nabi menyebut pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Takkan sempurna iman. Lalu walaupun pada waktu itu amalan dia macam mana, kalaulah dia tidak ada perasaan ini, mencintai untuk orang lain apa yang dia suka untuk dirinya sendiri, takkan sempurna iman dia. Bab yang ke-18, kata imam, dibawakan hadis, bayani tahrimi izail jar, haram mendatangkan mudarat pada jiran. Haram, hukum ni adalah haram. Riwayat 173, terus. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Apakah maksud tidak akan masuk syurga? Kejap lagi kita terangkan. Man la ya'man, sabda Nabi tidak akan masuk syurga. Man, seseorang yang la ya'manu jaruh, jirannya tidak berasa aman, bawa'iqah, akan kejahatan daripadanya.
apabila jiran seseorang itu tidak berasa aman daripada kejahatan seseorang, jiran yang lain, maka jiran itu tak akan masuk syurga. Apakah maksud tak akan masuk syurga? Maka kata para ulama yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di sini, maksudnya ada dua. Yang pertama, annahu mahmulun ala man yastahillul idza' ma'a ilmihi bitahrimi. Orang yang dah tahu tak boleh sakiti jiran dan dia tetap menyakiti jiran dan dia anggap perbuatannya itu betul, maka dia tak akan masuk syurga. Sebab Nabi kata jangan buat dan dia anggap apa yang dia buat itu betul. Dia menolak apa yang Nabi bersabda, maka dia tak akan masuk syurga. Yang kedua maksudnya adalah jazauhu alla yadkhulaha waqta dukhulil faizin. Maksud tak akan masuk syurga adalah kemasukan yang awal. Dia kena masuk lewat. Walaupun amalan dia banyak, walaupun pada waktu itu dia punya dia punya ibadah dia banyak, tapi dengan jiran dia tak lulus, dia menyakiti jiran dia, maka pada waktu itu dia tak akan masuk syurga dengan kemasukan yang awal. Al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan setiap daripada kita daripadanya. Terus bab yang ke-19 yang mana dibawakan hadis oleh Imam Muslim, al-hath ala ikramil jar, galakan untuk memuliakan jiran. Wad-dhaif, galakan untuk memuliakan tetamu. Waluzumis samti, galakan untuk memperbanyakkan berdiam. Illa anil khair, kecuali jika nak bercakap benda yang baik. Wa kauni dzalika kullihi minal iman, dan ketiga-tiga ini, iaitu memuliakan jiran, memuliakan tetamu, memperbanyakkan berdiam, kecuali bercakap perkataan yang baik, ketiga-tiga ini termasuk daripada sifat orang-orang yang beriman. Terima kasih banyak-banyak Mitash, terima kasih banyak-banyak sahabat yang lain. Riwayat yang ke-174, baca sanad dia terus. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, baginda bersabda, man kana yu'minu billah, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dan hari akhirat, falyakul, maka bagaimanakah sikapnya dalam bercakap? Hendaklah dia bercakap benda yang baik. Orang yang benar-benar beriman, dia akan betul-betul jaga lidah dia. Orang yang benar-benar yakin yang dia kena bertemu dengan Allah, dia akan jaga lidah dia. Sebab lidah yang akan membawa banyak masalah. Dalam hadis yang lain yang kita pernah baca dalam Sunan Tirmizi sebelum daripada ini, sabda Nabi SAW bila ditanya, apakah yang membawa manusia ke neraka? Maka Nabi menyebut dua. Kalaulah seseorang itu dia ke neraka, selalunya disebabkan dua benda. Kemaluan dan juga lidah. Maka sebab itu sabda Nabi, orang yang benar-benar yakin, percaya, beriman, yang dia perlu bertemu dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khaira, maka hendaklah dia hanya bercakap benda yang baik. Au liyasmut, ataupun kalau tak ada benda baik nak cakap, maka dia akan diam. Okey, maksud daripada man kana yu'minu billah, lihat kepada baris yang kedua daripada bawah. Qala al-Qadhi Iyad, kata Qadhi Iyad, makna al-hadis anna man iltazama syara'i al-Islam, barang siapa yang benar-benar berpegang kepada ajaran Islam, lazimahu, maka lazimlah ke atasnya untuk dia menjaga tiga benda ini. Memuliakan jirannya, memuliakan tetamu, dan berbuat baik kepada mereka. Dan yang ketiga, tidak bercakap kecuali hanya benda yang baik. Terus, wa man kana yu'minu, maka yang kedua, sabda Nabi, dan sesiapa yang benar-benar beriman, percaya akan pertemuan dengan Allah dan hari kebangkitan, hari kiamat, falyukrim jarah, maka hendaklah dia muliakan jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Maka tiga sifat ini termasuk daripada iman. Memuliakan tetamu, memuliakan jiran, dan juga hanya bercakap benda yang baik. Kalau tidak, maka dia akan berdiam. 175. Terus, ya, lebih kurang sama, cuma perkataan ada sedikit banyak berbeza. Terus,
Sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, fala yu'zi, maka janganlah dia menyakiti. Lalu maksud daripada fal yukrim, muliakan. Apa maksud muliakan jiran? Jangan menyakiti jiran. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, sabda Nabi, fal yukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, falyakul khaira, maka hendaklah pada waktu itu dia bercakap hanya benda yang baik, ataupun pada waktu itu dia berdiam. Kadar berapa lama yang dia kena menyantuni tetamunya. Lihat kepada fiqhul hadis pada baris yang pertama, fiqhul hadis baris yang pertama, lihat kepada ni, wadiyafah, melayani tetamu termasuk daripada adab Islam, kata Imam Nawawi. Dan ianya termasuk sikap para nabi dan orang salih. Wa qad aujabah al-Laits, daripada banyak-banyak ulama, ada seorang ulama yang bernama Al-Laits telah mewajibkan untuk menyantuni jiran pada satu hari satu malam. Itu adalah pendapat Laits. Namun majoriti para ulama menyebut ianya tidaklah wajib, namun digalakkan. Dan maksima adalah selama 3 hari 3 malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baris yang kedua, 4, 6, 8, 9 daripada atas. Falyakul khaira aw liyasmut. Berkata Imam Nawawi, apakah maksud dia? Yang mana cakap hanya benda yang baik ataupun diam. Kata Imam Nawawi, annahu iza arada an yatakallama, apabila seseorang itu nak bercakap, fa in kana ma yatakallamu bihi khairan muhaqqaqa, kalaulah benda yang dia nak bercakap itu memang benar-benar benda yang baik, maka yusabu alaih, yang akan diberikan pahala. Dan perkara itu adalah perkara yang sama ada wajib ataupun digalakkan. Fal yatakallam, barulah dia bercakap. Wa illam yadhharlah, dan kalaulah benda yang dia nak bercakap itu dia masih lagi belum nampak adanya kebaikan, yusabu alaih, dan pada waktu itu tak dapat sebarang pahala, falyumsik anil kalam, maka dia jangan bercakap. Lalu dia punya kayu ukuran 2. Setiap kali kita nak bercakap, kita tapis dulu. Sebab kita berkemampuan untuk menapis apa yang kita cakap. Lalu kalaulah apa yang kita cakap itu nombor 1, ianya tak ada kebaikan. Dan nombor 2, tak dapat pahala pun. Tak dapat pahala pun. Maka jangan cakap. Kalaulah ada 2 ini, maka barulah bercakap. Maka itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi maksud daripada hadis ini. Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riwayat yang ke-172 baca. Riwayat lebih kurang sama, cuma dalam riwayat ini ada perkataan yang berbeza. Falyuhsin ila jarih. Nabi kata berbuat baiklah kepada jiran. Maka ada riwayat datang falyukrim, muliakan. Ada riwayat datang fala yu'zi jarah, jangan menyakiti jiran. Dan riwayat ini menyebut falyuhsin ila jarih, berbuat baiklah kepada jiran. Terus baca. Okey, kita nak lihat dulu. Hadisnya lebih kurang sama. Kita nak lihat maksud daripada ungkapan. Apakah maksud yang ada dalam ayat Al-Quran? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah apa? Surah Qaf. Surah Qaf. Yang mana Allah ada berfirman dalam surah Qaf juz yang ke-26. Ma yalfidhu min qawl. Tidak ma yalfidhu. Apa-apa yang dilafazkan daripada ucapan, tidaklah dilafazkan kecuali di sisinya ada malaikat yang sikapnya, sifatnya raqibun, sentiasa menanti, atid, dan sentiasa memerhati. Maka di sini Imam Nawawi jelaskan apakah maksud daripada ayat tersebut. Maka persoalan daripada perkataan ma yalfiz, adakah semua benda malaikat akan catat, ataupun malaikat hanya mencatatkan
benda ucapan yang ada kaitan dengan dosa pahala sahaja. Sebab itu kata Imam Nawawi, jumpa tak pada pertengahan muka surat? Okey. Hal yuktabu jami'u ma yalfiz ma yalfaz bihil ab wa in kana mubaha la thawaba fihi wala iqab. Adakah semua benda dicatat? Maksudnya kalaulah kita meracau pun dicatat, ataupun pada waktu itu kita melatah pun dicatat, ataupun pada waktu itu kita cakap benda yang tak ada pahala dosa pun dicatat. Adakah semua benda dicatat? Ataupun hanya yang berkaitan dengan dosa dan pahala sahaja dicatat? Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ila thani zahab ibn Abbas. Baris bawah dia. Pandang kepada perkara yang kedua, iaitu tidaklah dicatat kecuali perkara yang berkaitan dengan dosa pahala sahaja. Hanya itu sahaja dicatat. Yang lain pada waktu itu tidaklah dicatat. Jumpa ke tak jumpa? Okey. Kemudian baris bawah dia. Di sini kita nak jaga. Waqad akhadha al-Imam Syafi'i ma'na al-hadis. Imam Syafi'i berpegang dengan hadis ini. Idza arada an yatakallam. Kalaulah seseorang itu nak bercakap, maka kata Imam Syafi'i, fikir dulu, tapis dulu. Jangan semua benda pada waktu itu dia nak bercakap. Fa in zahara lahu, kalaulah jelas kepadanya bahawa apa yang dia cakap tidak mendatangkan mudarat, takallam, baru dia bercakap. Wa in zahara lahu fihi darar, dan kalaulah ada mudarat, maka pada waktu itu janganlah dia bercakap. Maka tapis dulu apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak sebut, sebab semua itu nak bagi salam, bagi salam. Dengan comotnya tak basuh mulut, bagi salam. Hai, bagi salam semua. Bagi salam. Allah. Dah. Dah. Tolong ambil dia. Basuh mulut dia. Okey. Kita mula masuk bab yang ke-20. Bayan qaunin nahyi 'anil munkar. Pada tajuk ini, hadis-hadis yang dikumpulkan, Imam Nawawi nak menjelaskan kepada kita bahawa mencegah daripada kemungkaran minal iman, termasuk daripada perbuatan iman. Bila kita nampak kemungkaran yang berlaku secara terbuka dan bila kita cegah, sama ada orang itu terima ataupun tolak, ambil ataupun abaikan, yang penting kita mencegah, itu termasuk daripada perbuatan iman. Wa annal iman yazidu wa yanqus. Dan poin yang kedua daripada hadis yang nak disampaikan ini adalah bahawa iman itu boleh bertambah dan berkurang. Iman kita dia bukan pada satu state, pada satu level, tak. Dia boleh bertambah dan ianya boleh berkurangan. Dan sebab itu kita lihat ada hari kita bersemangat nak melakukan kebaikan sebab iman kita bertambah. Ada hari kadang-kala kita merasa lemah, lesu nak melakukan walaupun amalan yang kecil, kerana pada waktu itu iman menjadi lemah. Maka iman boleh bertambah dan iman juga boleh berkurangan. Okey, bahagian yang ketiga, wa annal amra bil ma'ruf, dan sesungguhnya menyuruh kepada kebaikan, wan nahya 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, wajiban, kedua-dua ini adalah perbuatan yang wajib. Wajib. Nak mengajak orang kepada buat baik, itu sebenarnya perbuatan wajib. Kalaulah kita tak buat, siapa nak buat? Dan mencegah bila nampak kemungkaran dengan tegur cara yang hikmah, maka itu pun adalah perbuatan yang wajib. Dia bukan sunat. Maka ada 3 poin dalam hadis yang Imam Muslim nak sampaikan. Yang pertama, mencegah kemungkaran. Itu tanda-tanda iman. Iman boleh bertambah dan berkurang. Dan yang ketiga, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu sebenarnya adalah perbuatan yang wajib, bukannya sunat. Riwayat 178 baca. Okey, kejap Fi, kejap Fi. Sekejap, sebentar. Safi? Ini betul kan? Pakai yang abang punya.
Okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina, minta maaf. Maka ini kisah berkenaan tentang salah seorang daripada kalangan tabi'in yang bernama Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam adalah ayah kepada Abdul Malik bin Marwan. Siapakah Abdul Malik bin Marwan? Salah seorang daripada pemimpin Banu Umayyah yang keempat-empat anaknya adalah khalifah. Bahkan menantu dia adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Ini ayah dia, Marwan bin Hakam. Anak murid kepada Abu Hurairah. Tapi ketika mana dia menjadi Gubernur Madinah, ada banyak benda pelik yang dia buat. Antaranya adalah dia menukar-nukar ketika mana solat raya. Selalunya kalau solat raya, solat dulu ke khutbah dulu? Solat dulu, baru khutbah. Tetapi kerana tak ada orang nak dengar khutbah dia, tak ada orang nak dengar khutbah dia, maka dia khutbah dulu baru solat. Maka ada orang yang menegur perbuatan dia tidak mengikuti sunnah. Maka bila Abu Sa'id Al-Khudri nampak ada orang berani seperti itu, Abu Sa'id Al-Khudri kata, perbuatan orang itu menegur menjadikan dia terlepas daripada sebarang tuntutan dan tanggungjawab. Dia telah menunaikan pada waktu itu tanggungjawab dia. Maka daripada sini kita belajar, kalaulah orang yang kita tegur itu, dia tak terima, dia tolak, bahkan mungkin dia cakap benda yang tak elok, tanggungjawab terlepas. Kita bukanlah dituntut nak memastikan seseorang itu menjadi baik, kerana kita tak mampu. Hati manusia berada dalam genggaman Allah. Yang kita dituntut adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah bila berlaku kemungkaran. Maka dalam riwayat ini berkata berkat daripada Tariq bin Syihab, dan ini adalah hadis daripada Abu Bakar. Beliau berkata, awwalu man bada'a bil khutbah, orang yang mula-mula yang memulakan khutbah solat raya, qabla solat, sebelum solat. Maksudnya dia khutbah dulu baru solat raya. Siapakah beliau? Marwanu adalah Marwan. Namun sebenarnya kata Imam Nawawi ini kurang tepat. Sebelum dia ada beberapa khalifah yang mendahulukan khutbah baru solat. Siapakah mereka? Maka kita lihat kepada baris yang pertama. Berkata Qadhi Iyad, ya fawaqa'ahuna ma tarah. Wakilah, ada yang mengatakan awwalu man bada'a bil khutbah qabla salah, ada yang mengatakan Uthman bin Affan. Ini untuk solat raya. Adapun khutbah Jumaat, memang khutbah dulu baru solat. Pandangan yang ketiga, ada yang mengatakan Umar bin Khattab. Lama ra'a, apabila Umar bin Khattab melihat orang ramai, ketika mana selesai solat, terus balik. Dan pada waktu itu tak nak dengar khutbah. Maka ini pandangan ketiga. Wakilah, pandangan yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wakilah, awwalu man fa'alahu Muawiyah. Muawiyah adalah orang yang mula-mula mendahulukan khutbah baru solat raya. Pandangan yang kelima adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Baris yang ketiga, walladhi thabata 'anil nabi, tapi yang sebenarnya sunnah sabit daripada nabi dan diikuti oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman serta Ali radhiyallahu anhum, taqdimus salah, melakukan solat raya dulu dan kemudian barulah khutbah. Okey, terus baca tadi mana? Okey. Faqama ilaihi rajul, maka ada seorang lelaki bila dia nampak Marwan nak khutbah dulu baru solat, maka telah bangun seorang lelaki, lalu dia berkata, as-salatu qabla al-khutbah, kena solat raya dulu barulah khutbah raya. Faqal, maka berkata Marwan cuba memberi alasan, qad turika, sungguh sudah banyak ditinggalkan, ma hunalika, sekiranya dibuat begitu. Maksudnya dia kata, kalaulah aku solat dulu baru khutbah, orang tak nak dengar khutbah aku. Dan memang masyarakat pada waktu itu tak nak mendengar khutbah Marwan bin Hakam, sebab khutbahnya lebih kepada berkaitan dengan perkara yang tak sepatutnya. Maka faqala Abu Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri yang kebetulan ada dan nampak perkara itu, maka Abu Sa'id berkata, amma hadha, adapun orang yang berani menegur ini, faqad qada ma alaih, dia telah menyempurnakan tanggungjawab dia. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, kata Abu Sa'id, man ra'a, barang siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, maka perkataan dia ra'a, melihat. Maksudnya kemungkaran itu dilakukan secara terang-terangan. Bererti kita tidaklah dituntut pada waktu itu nak mengorek, pada waktu itu nak menyelidiki
keburukan orang lain. Kita tak dituntut. Bahkan kita tak digalakkan untuk tajassus, mencari-cari keburukan orang. Maka daripada ra'a memberi gambaran bahawa maksiat itu, kemungkaran itu dilakukan dengan terbuka. Maka bila kita lihat, falyughayyirhu biyadihi, maka sabda Nabi, tegurlah dengan tangan. Fa illam yastati, jika tidak mampu, fa bilisani, tegurlah dengan lidah. Fa illam yastati, dan jika tidak mampu, fa biqalbih, maka hendaklah tegur dalam hati, maksudnya merasai benci akan perbuatan mungkar itu dalam hati. Dan itu adalah adhaful iman, selemah-lemah iman. Kita nak lihat kepada daf'u syubhah yang ada pada baris yang kedua 468. Timbul persoalan, kenapa Abu Sa'id yang tak buat? Kenapa orang lain yang buat? Padahal Abu Sa'id sahabat. Sebab itu timbul soalan, kaifa ta'akhara Abu Sa'id an inkari hadzal munkar hatta sabaqahu ilaihi hadzal rajul? Kenapa orang lain yang buat? Kenapa Abu Sa'id yang tak mencegah perbuatan Marwan bin Hakam, gubernur Madinah pada waktu itu, daripada khutbah dulu, kemudian baru solat? Kenapa? Maka ada beberapa banyak jawapan. Yang pertama, yahtamilu anna Aba Sa'id lam yakun hadira. Mungkin ketika mana mula-mula Marwan bin Hakam nak menaiki mimbar, waktu itu Abu Sa'id belum ada. Dan bila dia sampai, dia nampak apa yang berlaku, maka pada waktu itu dia membenarkan perbuatan lelaki tersebut. Ini satu. Fa'ankara alaihi rajul thumma dakhala alaihi Abu Sa'id. Maka ini yang pertama. Yang kedua, wa yahtamilu anna Aba Sa'id kana hadiran min al-awwal. Mungkin Abu Sa'id ada daripada awal. Namun pada waktu itu dia khawatir, kalaulah dia sebagai seorang sahabat yang tegur secara terbuka, akan mendatangkan fitnah. Maka sebab itu dia tidak buat. Pandangan yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Namun pandangan yang ketiga, pada dua baris bawah itu, innahu ja'a fil hadithil akhar alladhi ittafaqa al-Bukhari wa Muslim ala ikhrajihi fi bab salatil Eid. Maka anna Aba Sa'id huwa alladhi jazaba biyadi Marwan. Abu Sa'id dalam peristiwa yang lain, dia pernah tarik tangan Marwan bin Hakam ketika mana dilihat Marwan bin Hakam nak menaiki mimbar. Wa kana ja'a ma'a, dan pada waktu itu mereka masuk masjid bersama-sama. Maka ketika mana dia buat begitu, Marwan bin Hakam memberi alasan seperti yang kita baca tadi. Dia kata kalaulah dia khutbah lepas solat raya, tak ada siapa nak dengar. Faradda alaihi Marwanu bimithli ma radda huna. Jumpa ke tak? Okey. Maka ini adalah nak menghilangkan syubhah yang kita mungkin ada bila membaca hadis para sahabat radhiyallahu taala anhu. Okey. Maka sebab itu kita nak lihat pada baris yang kedua daripada bawah, 2, 4, 6, 8, 11 daripada bawah. Kata para ulama, kita tak boleh nak beri alasan tak nak membuat amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, hanya kita rasa tak bermanfaat. Maka tak boleh. Kita kena buat. Walaupun kita rasa, tak ada manfaat lah aku nak cakap dengan dia, nak tegur dia, tak ada manfaat lah aku nak ajak dia kepada kebaikan, dia bukan buat, tetap kena buat. Sebab itu qala ulama, berkata para ulama, wala yaskut, dan tanggungjawab ini tidak gugur daripada seorang yang mukallaf, liqaunihi la yufidu fi zannih, sekadar mengikut sangkaan dia tak bermanfaat. Dia tetap kena buat. Sebab hati manusia dia tak tahu. Mungkin kali ni bila dia tegur, orang tersebut dia terima. Mungkin kali ni bila dia ajak, orang tersebut terima. Maka jangan kerana sangkaan yang tak bermanfaat, dia tak nak buat. Tidak gugur tanggungjawab tersebut. Terus 179. Riwayatnya lebih kurang sama. Baca sampai habis. Lebih kurang sama. Terus 180.
Maka daripada Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun ba'athahu Allah Ta'ala yang Allah telah utuskan fi ummatin pada mana-mana umat qabli sebelum daripadaku," sabda Nabi, "illa kana lahu, kecuali adalah untuknya, min ummatihi, daripada kalangan umatnya, hawariyun, adanya penolong-penolong setia." Maka setiap nabi dia akan ada penolong-penolongnya. Wa ashab, dan juga ada para sahabatnya. Apakah yang dimaksudkan dengan hawariyun? Ianya bermaksud pada waktu itu penolong-penolong. Ada dekat dalam Syarhul Gharib pada waktu itu berkenaan tentang pandangan-pandangan ulama tentang apakah maksud hawari. Maka setiap nabi ada penolong dan para sahabat daripada kalangan umat mereka. Ya'khudhuna bi sunnatih, mereka ini akan berpegang dengan sunnah Nabi tersebut. Wa yaqtaduna bi amrih, dan mereka ini akan mengikuti segala perintahnya, segala permintaannya. Summa innaha, dan setiap Nabi juga selepas daripada itu, takhlufu, akan menyusuli selepas kewafatan mereka, khulufun, beberapa golongan yang tidak mengikuti ajaran. Setiap Nabi sama. Tak ada yang Nabi semua umat dia baik sahaja. Setiap Nabi ada cabaran yang sama. Ada orang yang terima dan ada orang yang tolak. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata apa yang mereka tak buat. Ini sikap yang tak elok. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka buat apa yang Nabi tidak suruh mereka buat. Faman jahadahum, barang siapa yang pada waktu itu berjihad ataupun bersusah payah untuk memperbaiki golongan ini, biyadih, dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka itulah orang beriman. Wa man jahadahum, barang siapa bersusah payah untuk memperbaiki golongan ini dengan lidahnya, maka itulah orang beriman. Wa man jahadahum biqalbih, dan barang siapa pada waktu itu cuba memperbaiki mereka ini walaupun sekadar dengan hati dia, maksudnya dia tak suka perbuatan orang seperti ini, maka mereka itulah orang beriman. Walaysa wara'a dzalik, dan selain daripada tiga keadaan ini, tidak ada pada waktu iman walaupun sebesar biji sawi. Maksudnya sifat orang beriman bila nampak benda tak elok tiga aja. Sama ada dia tegur dengan tangan, ataupun dia tegur dengan lidah, ataupun dia merasa tak seronok, benci, tak suka kepada maksiat. Adapun orang yang langsung tak ada tiga-tiga, bahkan dia seronok dengan kemungkaran, al-a'yadzubillah, maka sabda Nabi, tidak ada lagi iman selepas daripada tiga ini. Tiga inilah gambaran daripada keimanan. Terus, qala Abu Rafi', maka kali pertama aku menceritakan hadis ini kepada Abdullah bin Umar. Fa'ankarahu alayya, maka Abdullah bin Umar tidak menerima. Sebab dia tak pernah dengar hadis ni, maka dia pun tak terima. Faqadima bin Mas'ud, maka telah datanglah satu ketika, kata perawi Abdullah bin Mas'ud, fanazala, dan Abdullah bin Mas'ud telah menjadi tetamu, biqanata, ataupun bawah tu bifina'ihi, di rumah Abdullah bin Umar. Fastatba'ani ilaihi Abdullah bin Umar ya'uduh, maka Abdullah bin Umar telah datang menziarahi Abdullah bin Mas'ud. Fantalaqtu ma'ah, maka kata perawi Abu Rafi', aku telah mengikuti Abdullah bin Umar. Ketika mana kami telah duduk, aku bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud hadis yang sama. Fahaddathanihi, maka Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan kepadaku hadis itu sama seperti mana aku telah menceritakan kepada Abdullah bin Umar. Barulah Abdullah bin Umar terima. Wa qad tuhadditha bi binahwi dzalika an Arafi', dan berkata Salih, diriwayatkan juga hadis daripada sanad yang lain seperti periwayatan daripada Abu Rafi'. Terus 181. Maka riwayat yang kita sedang baca ni, yang pertama Harith bin Fudail, yang kedua Ja'far bin Abdullah, yang ketiga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, an Abi Rafi'. Sebentar. Minta maaf, riwayat yang 180 yang tadi kita baca, iaitu daripada Salih bin Kaisan, kemudian Haris, Ja'far bin Abdullah, dan juga Abdul Rahman, maka kata Imam Nawawi, wa huwa annahu ijtumi'a fihi arba'ah tabi'iyun. Inilah antara riwayat yang mana berkumpul padanya 4 tabi'in.
bermula daripada Salih sampailah Abdul Rahman bin Miswar. Jumpa tak jumpa? Maka ini adalah 4 tabi'in dalam satu riwayat. Okey, baca yang kamu baca tadi. Maka setiap Nabi Allah jadikan bagi mereka adanya penolong-penolong setia yang dikenali sebagai Al-Hawari dalam bahasa Arab. Yahtadu Nabi hadih, mereka beroleh petunjuk dengan bimbingan para Nabi. Wa yastannu Nabi sunnatih, mereka menjadikan jalan hidup pada waktu itu sunnah dan ajaran para Nabi tersebut. Dan kemudian disebutkan hadis yang lebih kurang sama dengan hadis sebelum ini, namun dalam riwayat ini tidak disebutkan kedatangan Abdullah bin Mas'ud dan pertemuan Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Terima kasih banyak-banyak Ishaq Daulah. Terima kasih, jazakumullahu khairah. Terus baca riwayat sanad yang seterusnya. Kita mula masuk, kita masih lagi sedang membaca Sahih Muslim. Dan ini adalah kitab hadis yang kedua yang kita baca tahun ini setelah kita berjaya khatamkan pembacaan Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala bersama dengan para pelajar Hidayatul Muttaqin. Maka pada bab yang ke-21, maka Imam Muslim membawakan hadis yang begitu banyak untuk menerangkan tajuk tafaduli ahlil iman fih, bahawa orang-orang beriman ada tahap, ada level, ada tingkatan dia. Ada orang beriman dia lebih tinggi kedudukan berbanding orang beriman yang lain. Warujahani ahlil Yaman, dan kelebihan orang-orang Yaman di dalam hadis yang Nabi SAW sebutkan ini. Maka riwayat 182 baca. Maka daripada Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, asyara biyadihi, Nabi SAW biyadih. Nabi pernah menunjukkan dengan isyarat tangan baginda nahwal Yaman, ke arah Yaman. Nabi tunjukkan dengan tangan baginda, dengan jari baginda ke arah Yaman. Maka Nabi bersabda, ala ketahuilah, innal imana hahuna, sesungguhnya iman terletak di sini. Nanti kita akan terangkan apakah maksud iman terletak di Yaman. Imam Nawawi terangkan, wa innal qaswah, dan sesungguhnya kekerasan hati, wa ghilazal qulub, dan hati yang pada waktu itu hati yang pada waktu itu tebal, hati yang pada waktu itu sukar menerima nasihat. Fil faddadin, terletak pada pengembala-pengembala yang berteriak pekik, yang bersuara keras. Inda usuli aznabil ibil, ketika mana berada berhampiran pakal ekor unta. Maksudnya orang-orang yang selalu dengan unta, dan pada waktu itu dalam untuk dia membela unta, menjaga unta, menjerit, memekik, dan pada waktu itu bersuara keras, maka itu adalah selalunya penyebab kepada hati yang keras. Haitsu, di mana yatlu'u, bakal terbit, qarna syaitan, kedua tanduk syaitan, fi Rabi'ah wa Mudar, di kalangan Rabi'ah dan Mudar. Maka apakah maksud daripada hadis ini? Terlalu banyak pandangan. Jom kita baca apakah maksud daripada bahawa iman terletak di Yaman. Dan apakah maksud akan terbitnya dua tanduk syaitan daripada kalangan Rabi'ah dan Mudar, iaitu daripada kalangan Najd dan sebagainya. Maka Allahumma salli ala habibina Muhammad, lihat kepada baris aqwalul ulama. Jumpa tak? Okey. Maka pandangan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan iman terletak di Yaman? Maka pandangan pertama, annahu arada bidzalika Makkah. Nabi bila sebut iman terletak di Yaman, Nabi maksudkan adalah Mekah. Kenapa? Kerana pada zaman Nabi, Mekah termasuk dalam kawasan negeri Tihamah. Wa Tihamah min ardil Yaman,
dan Tihamah pada waktu itu berada di Yaman. Maka pada waktu itu Nabi sebut Yaman, Nabi maksudkan Mekah daripada sudut geografi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita mungkin negara berbeza, tapi zaman Nabi, Mekah termasuk dalam Tihamah dan Tihamah dikira sebagai negeri Yaman pada zaman tersebut. Ini pandangan yang pertama. Wasani, kata Imam Nawawi, pandangan yang kedua, al-muradu Makkah wal Madinah. Yang Nabi maksudkan iman terletak di Yaman adalah Nabi maksudkan Mekah dan Madinah, kata Imam Nawawi. Kenapa? Kerana kita kena lihat waktu bila Nabi sebut hadis ini. Waktu bila? Maka kata para ulama, maka gariskan bawah tu, fa innahu yarwi al-hadis, fa innahu yurwa fil hadis anna Nabi SAW qala hadzal kalam wa huwa bi Tabuk. Kita kena faham, Nabi SAW ungkapkan hadis ini pada waktu itu Nabi berada di Tabuk. Dan Tabuk terletak berhampiran dengan Syam. Syam terletak di utara. Kemudian Yaman terletak di selatan. Dan di antara Syam dan Yaman adanya Mekah dan Madinah. Maka ketika mana Nabi tunjuk ke arah Yaman, sebenarnya Nabi SAW menunjukkan ke arah Mekah dan Madinah. Maka ini adalah pandangan yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jelas ke jelas? Okey. Pandangan yang ketiga, baris bawah dia. Ma dhahaba ilaihi kathirun minan nas. Pandangan yang banyak diambil oleh orang ramai, oleh para ulama. Apakah dia? Wa huwa ahsanuha. Dan itulah pandangan yang paling baik. Maka kata para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-muradu bidzalika al-ansar. Yang dimaksudkan dengan iman terletak di Yaman, sebenarnya Nabi merujuk kepada golongan Ansar Madinah. Kenapa? Sebab mereka ini li'annahum yamanuna fil asal. Mereka ini asal, keturunan mereka berasal daripada Yaman. Maka ini adalah pandangan yang ketiga. Maka apakah maksud iman terletak di Yaman? Kata Imam Nawawi, maksud yang pertama ianya Mekah. Sebab daripada sudut geografi, Mekah adalah sebahagian daripada Yaman pada zaman Nabi SAW. Pandangan yang kedua, Mekah Madinah. Sebab waktu Nabi sabdakan hadis ini, waktu itu Nabi di Tabuk. Tabuk terletak di utara tanah Arab. Yaman terletak di selatan. Dan tengah-tengah di antara Tabuk dan Yaman adalah Mekah dan Madinah. Maka bila Nabi tunjukkan ke arah Yaman, sebenarnya Nabi tunjukkan ke arah Mekah dan Madinah. Dan pandangan yang ketiga bermaksud golongan Ansar. Tapi lebih baik daripada itu adalah pandangan yang keempat. Apakah pandangan yang keempat? Berkata Syekh Abu Amr Ibn Salah rahimahullah. Dan kalaulah pada waktu itu kita nak gabungkan dengan hadis-hadis yang lain, wa ta'ammaluha, dan kita cuba hayati, lasaru ila ghairi ma dzakaruh, nescaya kita takkan boleh ambil pendapat maksud daripada Yaman di sini adalah orang Ansar. Kenapa? Kerana Nabi SAW pernah sebut hadis ini ketika mana datangnya orang-orang Yaman. Baris bawah tu, atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kamu orang-orang Yaman, dan sikap dan sifat mereka begini-begini dan sebagainya. Maka tak boleh kita nak kata orang Ansar yang dimaksudkan dengan orang Yaman. Maka apakah maksud dia? Okey, kita lihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 245. 5 baris selepas itu. Maksudnya adalah pandangan yang keempat, maksud daripada iman adalah di Yaman. Betul, maksudnya adalah Yaman betul-betul. Cumanya kata Imam Nawawi, fakanat nisbatul iman ilaihim. Maka Nabi menisbahkan iman kepada orang Yaman. Isy'aran, nak memaklumkan bikamali imanihim, bagaimana sempurnanya iman orang-orang Yaman. Min ghairi an yakuna fi dhalika nafyun lahu an ghairihim, tanpa menafikan orang lain pun ada iman yang tersendiri. Fala munafah, maka tidak ada percanggahan di antara ucapan Nabi iman terletak di Yaman dan sabdaan Nabi yang lain al-imanu fi ahli Hijaz, bahawa iman terletak di Hijaz. Maksudnya bukanlah nak menafikan orang lain tak ada iman, bukan begitu. Kemudian Imam Nawawi tegaskan, dan ini yang banyak orang salah faham. Imam Nawawi tegaskan, al-muradu bidzalika al-mawjuduna minhum hina idzin. Maksud iman terletak di Yaman
adalah khusus untuk para sahabat pada zaman Nabi SAW itu sahaja. Kata Imam Nawawi, la kullu ahli Yaman, bukanlah bermaksud semua penduduk Yaman. Bukan maksudnya begitu. Fi kulli zaman, pada setiap zaman. Fa innal lafza, kerana lafaz hadis, la yaqtadi, tidak bermaksud begitu. Maka kalaulah maksud orang Yaman, iman terletak di Yaman, kata Imam Nawawi, khusus untuk golongan para sahabat Yaman yang ada pada zaman Nabi SAW, bukanlah semua penduduk Yaman pada setiap masa dan zaman. Bukan, itu tegas Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jelas ke jelas? Okey, baca riwayat 183. Okey, kita tertinggal. Al-Faddadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Faddadin. Baris yang keempat daripada bawah. Pengembala-pengembala unta. Kenapakah pengembala unta akan menjadi keras hati dia? Maka lihat pada baris yang akhir sekali. Waqala Abu Ubaidah. Berkata Abu Ubaidah, kerana selalunya orang yang banyak unta. Humul mukthiruna minal ibil. Alladzina yamliku ahaduhum al-mi'atayn minha ilal alf. Orang yang memiliki lebih daripada 200 ekor unta. Dan dia sentiasa bergaul dengan unta. Dia yang menternak, mengembala unta. Dan dia sentiasa menjerit, memekik, melolong, apa dan sebagainya. Kerana unta, kerana nak mengembala unta. Maka pada waktu itu kadangkala menjadikan keras hati dia. Dan pada waktu itu kasar sikap dia. Sebab dia dah selalu bersama dengan unta. Dan unta ni berbeza daripada kambing. Kambing selalunya akan menjadikan hati seseorang itu lembut, seperti dalam hadis yang bakal kita baca. Maka apakah maksud Al-Faddad? Baris yang kedua daripada bawah. As-sawtus syadid. Orang yang mempunyai suara yang kuat. Fahumul ladhina ya'luna aswatahum. Orang yang meninggikan suara ketika mana menjaga unta, kuda dan juga perkara-perkara yang lain. Kemudian maksud hati yang lembut. Apakah maksud hati yang lembut? Baris yang ke-2, 4, 5 daripada bawah. Wa amma wasfuha billini warriqah wadda'af. Maksudnya hati yang lembut. Dalam hadis Nabi guna perkataan riqah, lembut. Nabi gunakan perkataan lin, halus. Nabi gunakan perkataan do'af, lemah. Tapi semuanya memberi maksud hati yang lembut. Apakah ciri-ciri hati yang lembut? Kata Imam Nawawi yang Nabi maksudkan di sini. Famaknahu annaha dhata khasyah. Iaitu hati yang takut kepada Allah. Yang kedua, sari'atul istijabah. Hati yang segera menerima akan nasihat dan teguran. Dan kemudian yang ketiga, watta'athur. Hati yang terlalu cepat mengambil kesan daripada perkara yang berlaku di sekeliling. Salimatan minal ghilzi wasyiddah. Hati yang jauh daripada kekerasan dan juga sikap yang tak elok. Maka itu adalah hati yang lembut. Baca hadis 183. Terus. Maka sabda Nabi, telah datang Ahlul Yaman. Maka bererti orang Yaman betul. Mereka lembut hati mereka. Al-imanu Yaman. Iman yang sebenar adalah pada orang Yaman. Wal fiqhu Yaman. Pemahaman agama ada pada orang Yaman. Dan hikmah ada pada orang Yaman. Tapi Imam Nawawi berpendapat khusus untuk para sahabat pada zaman Nabi SAW tersebut. Walaupun ada pandangan ulama menyebut ianya umum untuk kebanyakan orang Yaman. Ada juga pandangan begitu. 184 teruskan. Baca sampai habis. Terus. 185 terus. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kamu orang-orang Yaman. Antara mereka adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu.
Apakah sikap mereka? Hum ad'afu quluba, sangat lembut hati mereka. Wa araqqu afidah, dan paling lembut hati mereka. Nabi ulang 2 kali dengan perkataan yang berbeza. Ya, kalau kita lihat di dalam syarah Nawawi, ianya menunjukkan kepada takkid penegasan. Terus al-fiqhu Yaman, pemahaman agama ada pada orang Yaman. Wal hikmah, dan hikmah ada pada orang Yaman. 186 terus. Sabda Nabi SAW, Rasul kufur, kemuncak kekufuran, nahwal masyrik, akan datang daripada timur. Wal fakhru wal khuyala, kebanggaan dan kesombongan ada pada pemilik kuda. Wal ibil, dan pemilik unta. Al faddadin, yang suka meninggikan suara. Ahlal wabar, daripada kalangan pengembala unta. Was sakinah, dan ketenangan ada pada pengembala kambing. Pengembala kambing selalunya, sabda Nabi, tenang sikap mereka. Unta dan juga kuda, pengembala dan pemilik, selalunya pada waktu itu ada sifat bangga, ada sifat sombong, sabda Nabi SAW. Berkenaan tentang tanduk syaitan yang ada pada Najd dan juga datang daripada arah terbitnya matahari. Baris yang kedua, wa amma qarna syaitan fajaniba ra'si, dan sebagainya. Wal murad, hujung baris yang kedua, yang dimaksudkan dengan tanduk syaitan pada waktu itu adalah ikhtisasul masyrik bimazidin min tasalluti syaitan wa minal kufar, bahawa bahagian timur akan pada waktu itu dikuasai oleh syaitan dan juga golongan kufar. Tapi bukanlah sekarang. Maka sebab itu kata sabda Nabi SAW, Rasul kufri nahwal masyrik, akan datang daripada arah timur. Wakana, dan maksud daripada hadis ini bukanlah sentiasa syaitan dan juga kekufuran akan bertapak di timur dan Najd. Bukan sentiasa. Maksud hadis ini, kata Imam Nawawi, wa kana dhalika fi ahdi, adalah pada waktu zaman Nabi SAW. Hina qala dhalik, ketika mana Nabi bersabda perkara tersebut. Wa yakun, dan sekali lagi akan terjadi ketika mana keluarnya Dajjal daripada masyrik, daripada timur. Wa huwa fima baina dhalika mansya'al fitan al-azimah, dan pada waktu tersebut ketika mana keluarnya Dajjal akan munculnya fitnah yang banyak dan juga perkara-perkara yang lain. Tapi bukanlah sepanjang waktu dekat timur dengan Najd pada waktu itu adanya tanduk syaitan dan juga kemuncak kekufuran. Bukan sentiasa, kata Imam Nawawi, ianya pada zaman Nabi, dan yang kedua ketika mana dekatnya waktu keluarnya Dajjal. Itu pandangan Imam Nawawi. Terus riwayat seterusnya 187 Terus 187. Sabda Nabi SAW, al-imanu yaman, iman yang sempurna adalah pada orang Yaman. Wal kufru, dan kita dah sebut apakah maksud dengan orang Yaman. Wal kufru, dan kekufuran akan datang daripada arah timur. Was sakinatu fi ahlil ghanam, ketenangan ada pada pengembala dan pemilik kambing. Wal fakhru war riya, kesombongan dan sikap menunjuk-nunjuk ada pada pengembala-pengembala unta dan juga kuda. Yang al-faddad, yang suka berteriak-teriak, yang suka menjerit-jerit. Terus 188. Al-wabar maksudnya unta. Terus laju sikit. Maka sabda Nabi SAW, al-fakhru wal khuyala, sikap berbangga-bangga, wal khuyala, sombong, fil faddadin, ada pada mereka yang suka meninggikan suara, menjerit, berteriak. Ahlil wabar, daripada kalangan pemilik unta, dan termasuklah kuda daripada riwayat yang lain. Was sakinah, ketenangan ada pada pemilik dan pengembala kambing. Kemudian 189.
Terus baca sampai habis. Terus sama, riwayatnya lebih kurang sama. 190. Sabda Nabi SAW, Ja'a ahlul Yaman, telah datang orang-orang Yaman. Apakah sikap orang Yaman yang datang kepada Nabi SAW pada waktu itu? Hum araku afidah, lembut hati mereka. Wa ad'afu kulubah, memberi maksud yang sama, lembut hati mereka. Al-imanu Yaman, iman yang sempurna ada pada orang Yaman. Wal hikmah, hikmah yang sempurna ada pada orang Yaman. Was sakinah, ketenangan fi ahlil ghanam, ada pada pemilik dan pengembala kambing. Wal fakhru wal khuyala, kesombongan dan kebongkakan fil faddadin, ada pada pengembala yang menjerit berteriak. Ahlil wabar, daripada kalangan pemilik unta. Kibala matli'ash syams, yang datang daripada arah terbitnya matahari. Terus 191. Ini baca sampai habis. Riwayat ini kita dah baca beberapa kali dah. Terus sallallahu alaihi wasallam. Rasul kufri qibala al-masyriq, kemuncak kekufuran akan datang daripada arah timur. Dan Imam Nawawi dah terangkan, kita dah baca tadi, maksudnya pada zaman Nabi SAW dan ketika mana dekatnya waktu kemunculan Dajjal. Bukanlah sentiasa, bukanlah setiap masa. 192. Terus yang ni baca sampai habis. Riwayatnya lebih kurang sama, cuma sanad yang berbeza. Terus Terus 193. Wazada, dalam sanad ini ada penambahan sabda Nabi, wal fakhru wal khuyala, kesombongan dan kebanggaan fi ashabil ibil, selalunya ada pada pemilik-pemilik unta. Maka daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat, kalaulah bergaul dengan binatang pada waktu itu boleh meninggalkan kesan pada hati dan sikap, maka apatah lagi bergaul dengan manusia. Maka sebab itu Nabi ingatkan kita dalam hadis yang lain bahawa manusia itu terlalu mudah akan mengikuti agama dengan orang yang dia dapat. Al-mar'u ala dini khalilih, sabda Nabi. Sebab itu Nabi bagi perumpamaan, sahabat yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Kita walaupun tak dapat minyak wangi, badan akan berbau wangi. Dan perumpamaan sahabat yang buruk adalah seperti seorang yang sentiasa dengan api sebagai tukang besi. Walaupun kita tidak terbakar pakaian, tetapi badan dan pakaian akan berbau tidak enak kerana daripada kesan bakaran kayu api dan sebagainya. Maka begitu juga dengan binatang. Apabila kita terlalu kerap dengan sesuatu binatang, Nabi highlightkan kuda dan unta yang akan membawa kepada kesombongan kerana dan juga kebongkakan. Dan sebalik, bila bergaul dengan menjadi pengembala kambing, was-sakinatu wal waqaru fi ashabi sya', akan membawa kepada ketenangan dan juga sikap waqar, sikap kewibawaan. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi bersabda, tidak ada seorang Nabi pun kecuali setiap Nabi adalah pengembala kambing. Kerana ianya mendatangkan sikap tenang, sikap tawaduk. Sebab seorang Nabi tugas dia bukan mudah, nak mengajak seluruh umatnya pada waktu itu kepada Allah. Maka tindak balas yang diterima, kecaman yang diterima, maka setiap Nabi pada waktu itu kebanyakannya adalah orang yang bersifat tenang. Terus 194. Sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghilazul qulubi wal jafa, kekerasan hati dan keringnya hati, fil masyriq, terletak pada orang yang berada di timur. Wal imanu fi ahli Hijaz, dan iman yang sempurna ada pada orang-orang yang berada di Hijaz. Terus
Tapi ini bukanlah semua. Tetapi pada waktu itu menurut pada sebahagian masa dan zaman. Hati yang keras, hati yang kering. Terus bab yang ke-22 yang mana Imam Muslim membawakan tajuk la yadkhulul jannata illal mu'minun. Tidak boleh masuk syurga kecuali seseorang itu adalah seorang yang beriman. Wa anna mahabbatal mu'minina minal iman. Dan sesungguhnya sikap mencintai orang beriman itu pun termasuk daripada iman. Bila kita mencintai orang beriman yang lain, cinta semata-mata kerana Allah, itu pun termasuk daripada iman. Dan bahagian yang ketiga tajuk ini, wa anna ifsya'as salam, dan orang yang suka menyebarkan salam, sababun lihusuliha, akan menjadi penyebab untuk beroleh iman. Maksudnya kalaulah kita nak iman, antara penyebabnya banyakkan memberi salam, sebarkan salam. Riwayat 195 teruskan. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannah, kamu tidak akan masuk syurga hatta tu'minu, sehinggalah kamu beriman. Hanya orang yang beriman boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi. Wala tu'minu, dan kamu tidak dikira seorang yang sempurna iman hatta tahabbu, sehingga kamu saling sayang menyayangi di antara orang beriman. Kita boleh lihat pada baris yang ketiga dalam syarah An-Nawawi, apakah maksud la tu'minu? Ay la yakmul, tidak sempurna iman kamu dan tidak pada waktu itu terbaiki keadaan kamu illa bitahab, kecuali dengan adanya sikap saling kasih mengasihi dengan orang beriman yang lain. Kemudian sabda Nabi, awala adullukum, mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan, idza fa'altumuhu, apabila kamu melakukannya, tahabbtum, pasti kamu akan saling berkasih sayang di antara satu sama lain. Maka apakah amalan yang boleh menjadikan kita saling kasih mengasihi dengan orang yang beriman? Afshus salama bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kamu. Sebab itu kalaulah kita dalam keluarga pun pada waktu itu rasa macam tak tenang dalam rumah tangga, maka pada waktu itu sebarkan salam. Dalam madrasah pun sebarkan salam. Kemana-mana pun sebarkan salam. Salam adalah perantaraan untuk beroleh kasih sayang. 196 terus. Cuma dalam hadis ini perbezaannya Nabi bersumpah. Sabda Nabi, demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, kamu tidak akan masuk ke syurga sehingga kamu beriman. Dan tidaklah sempurna iman kamu sehingga kamu saling kasih mengasihi di antara orang beriman. Dan bagaimanakah kamu nak beroleh kasih sayang? Adalah dengan menyebarkan salam. Sebab itu lihat pada baris yang kedua, 4, 5 daripada bawah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wassalamu awwalu asbabi ta'alluf. Permulaan kasih sayang adalah dengan salam. Wa miftah istijlabil mawaddah. Untuk menarik cinta adalah kuncinya adalah dengan salam. Wa fi ifsya'ihi tamakkun ulfatul muslimin ba'duhum li ba'd. Bila disebarkan salam, maka akan berkekalanlah kasih sayang di kalangan orang Islam. Wa izharu syiarihim, dan tanda seseorang Islam itu adalah antaranya adalah salam. Terus saya minta maaf nak buang hidung Ustaz. Terus baca. Maka hadis ini adalah ada antara hadis yang menjadi tunjang bagi agama Islam. Kata Imam Nawawi, kita lihat pada baris yang pertama. Minta maaf. Maka kata Imam Nawawi, hadza hadis yang bakal kita baca, nanti kita terangkan. Hadza hadisun azimus sya'ni. Hadis ini mempunyai kedudukan yang sangat agung. Wa alaihi madarul Islam, dan padanya adalah pada waktu itu asas agama. Maka apakah hadis ini? Hadis ini menerangkan bahawa agama itu adalah nasihat. Apakah maksud nasihat dalam bahasa Arab? Maksud nasihat dalam bahasa Arab bukanlah bermaksud nasihat dalam bahasa Melayu.
Nasihat dalam bahasa Melayu, terjemahannya dalam bahasa Arab adalah al-wa'zu, nasihat. Tapi nasihat dalam bahasa Arab, kita lihat pada baris yang keempat, Syarhul Gharib. Apakah maksud an-nasihah? Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi, an-nasihatu kalimatun jami'ah. Kalimah yang pada waktu itu sempurna, antaranya adalah an-nasihah dalam bahasa Arab. Apakah maksudnya? Hiyazatul hazzi lil mansuhilah. Menginginkan segala jenis kebaikan untuk orang yang kita inginkan, maka itu adalah nasihat. Bila kita sebut agama itu adalah nasihat, bermaksud kita menginginkan kebaikan melalui agama. Maka sebab itu bila Nabi sebut, Nabi SAW, agama itu adalah nasihat untuk para pemimpin. Bererti kita inginkan kebaikan melalui amalan agama untuk pemimpin, untuk orang awam, untuk segala-galanya. Maka apakah maksud nasihat? Menginginkan kebaikan, menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Maka itu adalah tunjang agama, itu adalah asas agama. Kita tak nak menghina, tak nak menjatuhkan sesiapa, tak nak pada waktu itu menyakiti sesiapa, kerana itu bukanlah ajaran mana-mana agama. Sebab itu kata Imam Nawawi, wa annahu laisa fi kalamil Arab, tidak ada terjemahan dalam bahasa Arab pun pada waktu itu yastaufi, yang boleh memenuhi akan apakah maksud apa an-nasihah. Dan dia bukan terjemah bahasa Melayu, an-nasihah dan sebagainya. Baris yang ketiga, daripada mana datangnya perkataan an-nasihah ini? Maka kata para ulama ada dua pendapat. Yang pertama datang daripada nasahar rajulu thawbah, ai idza khatabah. Apabila seorang tukang jahit, pada waktu itu dia nak mengukur untuk buat baju seseorang, dia nak ukur. Maka pada waktu itu dia ukur dengan sebaik-baiknya, kepanjang, lebar. Dia ukur dengan niat untuk keselesaan. Dia ukur tanpa mengira siapa orang tersebut. Orang biasa, raja, semuanya pada waktu itu adalah sama. Dia nakkan keselesaan, dia nakkan yang terbaik. Terutamanya seorang tukang jahit yang bukan keuntungan semata-mata. Itu adalah seni dia, itu adalah minat dia, itu adalah jiwa dia. Maka bagaimana tukang jahit ukur? Maka orang Arab ambil daripada perkataan tersebut, jadikan dia nasihat, iaitu apabila kita nakkan melalui agama kebaikan untuk orang lain, untuk keselesaan dia, untuk kebaikan dia, bukan untuk keselesaan kita. Kadang-kala dah jadi pada zaman kita, bila kita kata nakkan kebaikan untuk orang lain, lebih kepada untuk keselesaan kita. Niat kita pada waktu itu ada tujuan yang tertentu daripada kita. Maka itu tak layak dipanggil sebagai an-nasihah dalam bahasa Arab. Dan kemudian makna yang kedua tu nanti para pelajar boleh baca sendiri. Apakah maksud menginginkan kebaikan untuk Allah? Panjang lebar Imam Nawawi terangkan. An-nasihatu li kitabih, panjang lebar. Nanti para pelajar boleh baca. Terus baca hadisnya. Maka daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada Atha' bin Abi Yazid, daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah menginginkan kebaikan. Kulna, lalu kami bertanya, liman, menginginkan kebaikan untuk siapa? Maka sabda Nabi, lillah, menginginkan kebaikan untuk Allah, wali kitabih, untuk kitabnya, wali rasuli, untuk para rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin orang-orang Islam, wa ammatihim, dan untuk orang Islam secara umumnya. Maka apakah salah satu contoh menginginkan kebaikan untuk Allah? Fama'nahu munsarifun ilal iman, antaranya benar-benar beriman kepada Allah. Itu bermaksud an-nasihatu lillah, menginginkan kebaikan untuk Allah, bermaksud kita benar-benar beriman. Maksud daripada menginginkan kebaikan untuk kitab, bermaksud beriman dengan kitab Allah. Dan sebenarnya banyak lagi maksud yang lain. Menginginkan kebaikan untuk Rasul, bermaksud membenarkan segala apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menginginkan kebaikan untuk para pemimpin umat Islam, bermaksud membantu mereka di atas kebenaran. Dan banyak lagi syarahan yang lain yang Imam Nawawi bawakan. Saya sekadar baca yang paling awal. Maksud daripada menginginkan kebaikan untuk umat Islam seluruhnya pada waktu itu adalah irsyaduhum limasalihim, bimbing umat Islam
kepada perkara yang boleh mendatangkan kebaikan dunia akhirat untuk mereka. Baca hadis seterusnya, terus. Baca sampai habis. Lebih kurang sama je. Terus. Terus 199 baca next. Sampai habis. Lebih kurang sama je. Cuma sanad berbeza. Bimislihi, riwayat yang lebih kurang sama. Riwayat yang ke-200, terus. Daripada Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, bay'atu Rasulullah, aku telah memberikan perjanjian taat setia. Bai'ah bermaksud perjanjian taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah, bahawa aku akan menjaga solat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa nushi likulli muslim, ini yang berkaitan dengan tajuk kita, wa nushi, dan aku telah memberi perjanjian taat setia kepada Nabi yang aku akan berlaku baik, menginginkan kebaikan untuk setiap orang Islam. Riwayat 201 lebih kurang sama. Baca sampai habis. Terus riwayat yang ke-202, terus. Daripada Jarir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, di sini ada penambahan. Bila dia nak sebut an-nushu likulli muslim, maka Nabi SAW tegur, Nabi kata kena tambah fi mastata'ta, pada apa yang kamu mampu. Maka ini yang penting dalam agama. Yang fardu memang kita kena buat. Yang selain daripada yang fardu, kalaulah kita nak lazimkan pada diri kita, kena pada waktu itu tambah dalam niat kita, dalam pemahaman kita, pada apa yang kita mampu. Sebab pada waktu itu kalaulah kita nak buat semuanya, sebenarnya banyak yang kita tak mampu. Maka daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, bay'atun Nabi, aku telah berbai'ah, memberikan perjanjian taat setiaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ala sam'i wa ta'ah, yang mana aku akan mendengar dan taat. Aku akan sentiasa mentaati segala perintah Allah dan segala kehendak Rasulullah. Falaqanani, maka Nabi SAW pada waktu itu membimbingku untuk aku menambahkan dalam bai'ahku. Fi mastata'ta, Nabi bersabda, hanya pada perkara yang kamu mampu. Janganlah pada waktu itu nak umum kerana takkan mampu. Wan nusi, dan aku juga berjanji untuk menginginkan kebaikan likulli muslim, bagi setiap orang Islam. Qala Ya'qub fi riwayatih, baca sampai habis. Terus riwayat bab yang ke-24, pada tajuk ini, tajuk yang menarik. Imam Muslim rahimahullah membawakan hadis nak menerangkan kepada kita yang pertama, nuqsanil iman, bahawa iman akan berkurangan bil ma'asi, dengan sebab maksiat. Bila kita buat maksiat, iman kita akan berkurangan. Maka sebab itu jauhkan diri daripada maksiat. Bila kita buat je maksiat, iman kita dia akan berkurangan. Akan berkurangan iman kita. Kemudian bahagian kedua nak menjelaskan wa nafihi 'anil mutalabbisi bil ma'siyah ala iradati nafi kamali. Apa maksud dia? Dan seseorang yang menjauhkan dirinya al-mutalabbis, daripada terlibat dengan maksiat, maka pada waktu itu dia akan beroleh iman yang sempurna. Kalaulah seseorang tu nak dapat iman yang sempurna, dia kena bebaskan diri dia daripada terlibat dengan maksiat dan dosa. Mustahil seseorang yang terlibat dengan maksiat dan dosa, dia boleh mendapat iman yang sempurna. Iman dia mungkin ada, tapi takkan sempurna. Kerana takkan mungkin iman yang sempurna apabila seseorang itu terlibat dengan maksiat dan dosa. Riwayat 203, terus.
Berkata sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la yazni zani, tidaklah seseorang penzina sedang melakukan zina, hina yazni, ketika mana sedang melakukan zina, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman." Maksudnya tidak sempurna iman dia. Seseorang yang sedang berzina takkan mungkin pada waktu itu sempurna iman dia. Wala yasriqus sarik, dan tidaklah mencuri seseorang pencuri, hina yasriq, ketika mana sedang mencuri, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Wala yashrabul khamra, dan tidaklah meminum arak, hina yashrabuha, ketika mana dia sedang minum, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Orang yang sedang melakukan maksiat pada waktu itu takkan mungkin sempurna iman dia. Lihat kepada baris yang kelima daripada bawah, hadzal hadis, kata Imam Nawawi, hadis ini adalah di antara perkara yang terdapat percanggahan pendapat para ulama. Faqaulus sahih, namun pendapat yang paling sahih yang dipegang oleh al-muhakkikun, anna ma'nahu, bahawa sesungguh maknanya adalah la yuf'alu hadhihi al-ma'asi, tidaklah dilakukan maksiat-maksiat ini, wa huwa kamilul iman, dalam keadaan iman dia sempurna. Orang yang buat maksiat ini, maka iman dia tak akan mungkin sempurna. Wa hadza minal alfazil ladzi tutlaqu ala nafi syai', maka itu perkara yang lain. Kemudian baris pertama muka surat sebelah, ma'a ijma'i ahlil haq, dan ijma' kesepakatan para ulama yang benar, ala anna zani, bahawa seorang penzina, wasarik, pencuri, wal qatil, bahkan pembunuh, dan selain daripada mereka, min ashabil kabair, daripada orang yang melakukan dosa besar kecuali syirik, la yukaffarun, mereka tidaklah menjadi kafir apabila melakukan dosa besar. Orang yang buat dosa besar tidak menjadi kafir. Itu semua kesepakatan para ulama. Balhum mu'minun, mereka ini masih lagi dikira beriman. Naqisul iman, tetapi cacat iman mereka. Lemah iman mereka, kurang iman mereka. Sebab kalaulah iman dia kuat sempurna, dia tak buat maksiat dan dosa. Intabu, mereka yang buat dosa besar ini masih beriman. Jika mereka bertaubat, saqatat uqubatuhum, maka akan gugurlah pada waktu itu siksa dan azab Allah ke atas mereka. Wa in matu, kalaulah mereka mati dalam keadaan tidak bertaubat, bahkan musirin, kalaulah mereka mati dalam keadaan terus menerus melakukan dosa besar, maka pada waktu itu mereka ini terpulang kepada Allah. Kita tak boleh nak kata dengan pasti mereka kena seksa, tak. Orang yang berterusan melakukan maksiat terpulang kepada Allah. Allah boleh ampunkan mereka kalau Allah nak, dan Allah boleh seksa mereka sebelum akhirnya mereka tetap akan dimasukkan ke syurga, kerana mereka tetap ada iman, walaupun iman yang kecil, walaupun iman sebesar biji zarrah, biji sawi sekalipun. Terus baca hadis, qala Ibn Syihab, baca. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, wa kana Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ada menambah perkataan yang keempat. Dalam hadis disebut 3, iaitu zina, kemudian mencuri, dan yang ketiga adalah minum arak. Tetapi Abu Hurairah yulhik, menyertakan, menambahkan ma'ahun dengan 3 dosa besar tadi. Wala yantahibu nuhbah, dan tidaklah merampas, merompak, nuhbatan, sesuatu rompakan, zata syaraf, sesuatu benda yang bernilai. Zata syaraf bermaksud bernilai. Lihat baris yang ketiga daripada bawah. Wa ma'nahu zata qadrin azim, sesuatu benda yang bernilai. Yarfa'un nasu ilaih, sehingga terangkatnya pandangan manusia kepadanya. Maksudnya dia merompak waktu siang buta, waktu orang nampak benda yang bernilai. Ketika mana dia melakukan rompakan, wahwa mu'min, pada waktu itu bukanlah dia dalam keadaan beriman, iaitu iman yang sempurna. Orang yang beriman tidak akan merompak. Orang yang beriman pada waktu itu tidak akan melakukan dosa-dosa besar, iaitu iman yang sempurna. Maka timbul soalan, takkanlah Abu Hurairah suka-suka menambah-nambah hadis? Sebab dalam hadis yang lain sebut 3, Abu Hurairah tambah yang keempat. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak lihat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
baris yang kedua 4, 6, 8, 10, 12, 14. Baris yang ke-14 daripada bawah. Maksudnya adalah walakin, jumpa tak? Walakin ja'a fi riwayatin ukhra. Jumpa tak? Akan tetapi sebenarnya datang dalam hadis yang lain, ma yadullu ala annahu min kalamin nabi. Sebenarnya perkataan nuhbah merompak itu bukan Abu Hurairah tambah-tambah. Sebenarnya hadis Nabi SAW juga yang disokong daripada hadis dan riwayat yang lain. Terus baca. Baca sampai habis, lebih kurang sama. Terus. Waqtasal hadis, dan kemudian dia kisahkan keseluruhan hadis yang panjang tadi seumpamanya. Terus. Tapi kita kena faham kenapa Imam Muslim bawa hadis yang sanad berbeza. Sebab setiap sanad itu ada pengajaran yang tersendiri. Kenapa ada riwayat tak ada nuhbah? Kenapa riwayat ada? Kenapa riwayat tak ada zat syaraf? Kenapa riwayat ada? Sebenarnya pada waktu itu ada sebab yang tersendiri yang kata Imam Nawawi kita dah baca di awal mukaddimah, menunjukkan kepada betapa mendalamnya pengetahuan hadis Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Riwayat 205, baca laju sikit sampai habis. Riwayat 206 baca sampai habis lebih kurang sama. Begitu juga riwayat 207. Terus. Boleh tunjuk kitab. Okey, terus. Ini cetakan Sahih Muslim yang saya ada ni daripada Al-Bushra. Daripada Al-Bushra. Kitab Sahih Muslim daripada cetakan Al-Bushra. Terus baca. Lalu sebenarnya saya sedang mengajar lebih kurang 5 orang pelajar. Ke ada 6 orang? Ni atau ada jin kan 6 orang. Maka 5 orang pelajar daripada madrasah ibu saya Hidayatul Muttaqin. Lalu tahun ni kami kena baca 3 kitab hadis. Tirmizi dah selesai, sekarang ini Muslim, nanti harapnya bermula bulan 9 adalah Sahih Bukhari. Maka sebab itu dia laju sedikit. Sebab pada waktu itu Allahumma salli ala Muhammad, kami kena habiskan kitab ini dalam tempoh yang singkat. Terus baca riwayat seterusnya 208. Hari ni ada kelas Ustaz Ismail tak? Okey, terus. Terus baca. Semua ini riwayat yang lebih kurang sama dengan hadis Zuri yang kita dah baca di awal tadi. Terus ghairah, terus. Terus. Wazada. Cuma dalam riwayat yang kita baca sanadnya tadi, ada penambahan. Wala yaghullu ahadukum. Dan seorang yang beriman. Wala yaghullu. Dan tidaklah mengkhianati salah seorang daripada kamu. Hina yaghul. Ketika mana sedang melakukan perbuatan khianat. Wahuwa mu'min. Dalam keadaan dia beriman. Orang beriman yang sempurna, dia tak akan berkhianat. Lalu sebab itu kalaulah kita jumpa pengkhianat, sama ada daripada sudut harta ataupun kepercayaan, maka itu tanda dia bukanlah seorang yang sempurna iman dia. Maka total ada 5 dosa besar yang Nabi SAW sebut. Berzina, mencuri. Yang ketiga tadi adalah, apa yang ketiga tadi? Minum arak. Yang keempat, merompak.
ketika mana orang apa benda yang bernilai dan orang nampak. Dan yang kelima adalah pengkhianatan. Maka Nabi sebut fa iyyakum. Maksud daripada fa iyyakum adalah fahdharu. Maka berhati-hatilah kamu. Berhati-hatilah kamu. Terus tidaklah berzina seseorang yang berzina sewaktu dia sedang melakukan zina. Wahwa mukmin, dalam keadaan dia beriman. Maksudnya iman yang sempurna. Wala yasriq, dan tidaklah mencuri seseorang yang sedang mencuri. Wahwa mukmin, dalam keadaan dia beriman, iaitu iman yang sempurna. Maksudnya iman dia tak sempurna. Iman dia terus drop. Iman dia pada waktu itu terus berkurangan. Wala yashrabul khamra, dan tidaklah seseorang itu minum arak ketika mana sedang ia minum. Wahwa mukmin, dalam keadaan dia sedang beriman. Namun Nabi SAW ingatkan, wattaubatu ma'rudatun ba'du. Namun pintu taubat masih terbuka. Lalu sebab itu bila kita buat dosa besar, terus segerakan bertaubat. Sebab taubat sentiasa terbuka. Kita nak baca baris yang kedua. Maka kata Imam Nawawi, wa qad ajma'al ulama'u ala qabuli taubah ma lam yugharir. Kata Imam Nawawi, para ulama telah sepakat bahawa pintu taubat sentiasa terbuka dan Allah sentiasa terima taubat selagi mana tidak bermulanya sakaratul maut. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah sentiasa menerima taubat selagi mana tidak bermulanya sakaratul maut. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Imam Nawawi, wali taubati thalatha arkan. Taubat itu ada 3 pada waktu itu kehendak dia. Bila kita buat 3-3, automatik dah dikira taubat. Bila kita tak nak buat salah satu, maka belum lagi dikira taubat walaupun kita menangis air mata darah sekalipun. Maka apakah pada waktu itu 3 rukun taubah? Ayyuqli'a anil maksiyah. Mesti berhentikan dosa itu sekarang. Bukannya nak tunggu pencen, bukannya minggu depan. Mesti berhenti meninggalkan dosa itu sekarang. Yang kedua, wayandama ala fi'liha, menyesal di atas perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, wayazima, benar-benar tekad alla ya'uda ilaiha, takkan kembali melakukan dosa tadi. Namun kata para ulama, fa in taba min dhanbin, kalaulah seseorang itu dia dah benar-benar taubat dengan 3 syarat tadi, summa ada ilaih, kemudian takdir Allah kerana lemahnya dirinya, iman dia kembali melakukan dosa itu. Adakah taubat yang dia buat itu terbatal? Semua kata para ulama, lam tabtul taubatuh, taubat yang dia telah buat itu tak terbatal. Allah dah terima. Wa in taba min dhanbin, dan kalaulah dia bertaubat daripada satu dosa yang tertentu dalam keadaan dia ada banyak dosa yang lain. Contohnya dia ada banyak dosa, dia hanya bertaubat daripada satu dosa. Wa huwa mutalabbisun bi akhar, sahhat taubatuh, maka taubat daripada satu dosa khusus itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain dia kena bertaubat secara berasingan. Terus baca. Jelas ke jelas? Terus Terus khisal, sikap-sikap orang munafik. Tapi kita kena faham hadis ini. Dalam hadis ini ada 4 sikap orang munafik. Imam Nawawi jelaskan bahawa sikap-sikap munafik ini taklah menjadikan orang itu munafik. Ini adalah sikap orang munafik. Dia bukan menjadikan orang itu kita boleh label, tengok ni munafik lah ni. Sebab bila janji langgar. Tak. Itu munafik yang lain. Maka sebab itu kita nak baca panjang lebar di sini. Yang pertama kita nak baca baris yang kedua daripada bawah. Wa qad ajma'al ulama, para ulama telah sepakat ala anna man kana musaddaqa biqalbi, musaddiqa, orang yang telah membenarkan 2 kalimah syahadah dengan hatinya dan lidahnya, wa fa'ala hadhil khisal, namun masih melakukan keempat-empat salah satu daripada sikap munafik yang bakal kita baca, la yuhkamu alaihi bikufrih, tidaklah menjadikan pada waktu itu dia kafir. Tak. Sebab iman benda lain, sikap ini benda lain. Lalu orang yang buat salah satu daripada 4 ataupun keempat-empat sikap munafik ini sekalipun,
tidaklah kita boleh panggil dia kafir sebab dia masih beriman dengan hati dan lidah dia. Wala yakunu huwa munafiqah, dan dia juga taklah kita boleh panggil munafik sebab itu sekadar sikap munafik, bukannya menjadikan, macam contohlah kita kata kau ni perangai macam Yahudi, tapi adakah menjadikan itu dia Yahudi? Tak. Ataupun perangai macam Nasrani, adakah itu menjadikan dia Nasrani? Tidak. Samalah juga bila kita kata dia ada sikap munafik, tapi bukanlah bererti, kata Imam Nawawi, dia telah menjadi orang munafik. Munafik yang bagaimana? Yukhalladu finnar, yang akan selama-selamanya dalam neraka. Fa inna ikhwata Yusuf, kerana kalaulah kita lihat sikap-sikap ini ada pada adik-beradik Nabi Yusuf, anak Nabi lagi. Anak Nabi Yusuf ada. Jama'u hadhil khisal, mereka ada semua sifat ini. Maka tak menjadikan mereka munafik. Begitu juga kalau kita benar-benar perhati, sebahagian daripada para ulama pun ada sebahagian sikap ini. Maka adakah bererti para ulama itu munafik? Jawapannya tidak. Sikap-sikap ini adalah sikap orang munafik, tetapi kata Imam Nawawi, sikap ini tidak menjadikan seseorang itu munafik. Jelas ke jelas? Okey. Okey, sebab itu baris yang kedua pula. Berkata para ulama, kata Imam Nawawi, muka surat sebelah, anna ma'nahu, maksud daripada sikap-sikap orang munafik, khisalul munafik, anna hadhil khisal, bahawa sikap-sikap dan sifat-sifat ini khisalun nifaq, adalah sikap dan sifat yang kebiasaannya dimiliki oleh orang munafik. Orang yang benar-benar munafik, maka selalunya dia ada sifat ini. Wasahibuha, maka orang yang mengambil sikap ini syabihum bil munafikin, dia menyerupai, dia bukan jadi munafik, dia menyerupai orang-orang munafik kerana dia mempunyai sikap yang sama dengan orang munafik, tapi dia taklah jadi munafik. Okey, wa mutakhalliq bi akhlaqihim, dan dia berperangai seperti orang munafik. Fa innan nifaq, kerana maksud asal daripada munafik izharu ma yubtinu khilafah, menzahirkan sesuatu yang bertentangan daripada apa yang dia sembunyikan. Itu adalah nifaq. Wa hadzal makna, dan makna ini sebenarnya wujud pada orang yang tidak menjaga keempat-empat sifat ini. Wa yakunu nifaquh, dan menjadilah nifaknya, iaitu dia menzahirkan berbeza apa yang dia sembunyikan, bukan daripada sudut iman, fi haqqi man haddathah wa wa'adah wa tamanah wa khasamah wa ahadah, tetapi pada waktu itu dia menzahirkan perkara berbeza yang ada dalam hatinya kepada orang yang dia bercakap, orang yang dia berjanji, orang yang telah percaya kepadanya. Itu maksud dia, itu maksud munafik. Orang yang ketika mana dia bercakap dia bohong, orang tu dah percaya kepada dia, tetapi dia menzahirkan berbeza apa yang ada pada dalam dia, dia berbohong. Bukanlah bermaksud dia munafik, dia luar je nampak Islam, dalam tak Islam. Al-a'yadzubillah. Bukan maksud begitu. Sebab orang munafik, kedudukannya adalah pada neraka yang paling bawah. Maka itu yang kita nak betul-betul faham. Sebab kadang-kadang kita dengar, tengoklah dia ni munafik. Kenapa kau cakap dia munafik? Dia ni kalau cakap mesti bohong, munafik lah tu. Tak. Itu bukan maksud daripada sabda Nabi SAW, seperti mana yang telah diterangkan oleh Imam Nawawi, dia ada perangai munafik, dia ada sikap munafik, tetapi bukanlah bererti dia benar-benar munafik. Terus baca, jelas ke jelas? Baca hadis 211. Saya minta izin untuk minum. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah, Nabi SAW telah bersabda, arba'un, 4 sifat, man kunna fihi, barang siapa yang keempat sifat ini ada padanya, kana munafiqan khalisa, maka adalah padanya sifat munafik yang sejati. Wa man kanat fihi khallah, barang siapa ada padanya satu sifat, minhun, daripada keempat-empat sifat,
adalah padanya satu sifat daripada sifat-sifat orang munafik, hatta yada'aha, sehinggalah dia meninggalkan sifat tersebut. Apakah 4 sifat orang munafik? Idza haddatha kadzaba, apabila bercakap berbohong. Wa idza ahada, apabila berjanji, ghadara, mungkiri. Wa idza wa'ada, dan apabila dia berjanji, ahada dan ghadara, wa'ada ada sedikit sebanyak perbezaan. Dan apabila dia berjanji, akhlafa, pada waktu itu dia mungkiri. Wa idza khasama, apabila dia bergaduh, fajara, maka buruk sikap dia, mencarut, memaki, balas dendam berlebihan, maka bila bergaduh teruk perangai dia. Ghairah, kecuali anna fi hadits Sufyan, wa in kanat fihi khaslatun minhun kanat fihi khaslatun minan nifaq. Terus 212, dan jika ada padanya salah satu daripada keempat-empat sifat tadi, maka adalah padanya salah satu daripada sifat-sifat orang munafik. 212 terus. Baca sampai hujung. Ini nak terangkan ahada ghadara ini maksud dia apa? Ada pada perkataan yang paling hujung tu. Terus. Wa idza tumina khana. Apakah maksud ahada ghadara? Maksudnya adalah wa idza tumina, apabila dia diberikan amanah, diberikan kepercayaan, diberikan tanggungjawab, khana, dia mengkhianati amanah dan tanggungjawab tersebut. Dia tak buat, dia mengkhianati. Maka itu sikap orang munafik. Bukanlah bermaksud dia menjadi orang munafik. Tidak. Terus, riwayat 213, terus. Laju sikit, kita dah nak asar ni. Sabda Nabi SAW, di antara tanda-tanda munafik ada 3. Idza haddatha kadzaba, bila bercakap berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji mungkiri. Wa idza tumina, apabila diberikan amanah, kepercayaan, tanggungjawab, khana, dia mengkhianati. 214 terus. Wa in sama, maka ada padanya sikap munafik. Wa in sama, sabda Nabi, walaupun dia solat, wa salla, wa in sama, walaupun dia berpuasa, wa salla, dan solat, wa za'ama, dan dia mendakwa dia orang Islam, ada padanya sikap munafik. Selagi mana dia tak tinggalkan sikap tadi, ada padanya sikap munafik. Terima kasih banyak-banyak EU Fakruf, terima kasih banyak-banyak. Terus riwayat yang last untuk apa tengah hari ini, 215. Okay, kita akan mula masuk bab yang ke-26 jam 6.30 nanti. Ramai puasa kan? Jadi 6.30 sampai 7 insya-Allah. Setengah jam. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih kepada yang bagi gift. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan. Kita akan sambung bersama dengan para pelajar bab ini. Hadis yang ke-216 daripada jam 6.30 hingga jam 7 insya-Allah. Sebab para pelajar puasa pada hari ini.